Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wala tu'assir wa tammim bil khair. Yang saya kasihi tuan-tuan, puan-puan sidang, penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia kita dapat sama-sama pada pagi yang mulia ini. Hari ini hari Jumaat 2 Syawal. Alhamdulillah, kita diberikan kesihatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada di dalam satu majlis ilmu, walaupun kita berada di luar, bukan secara bentuk fizikal, tetapi masih lagi berada di dalam lingkungan majlis ilmu, majlis zikrullah, majlis untuk kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan yang saya kasih sekalian, semalam kita telah pun menyambut Aidilfitri dengan norma baru untuk tahun yang kedua. Walaupun tahun ini boleh kita solat berjamaah, iaitu solat hari raya dengan secara berjamaah di surau atau masjid mengikut SOP yang telah ditentukan. Alhamdulillah, kita telah dapat tunaikan. Cuma ada beberapa perkara yang tak dibenarkan untuk kita kunjung-kunjung sebagainya, maka kita patuhlah. Tak perlulah kita meletakkan sentimental value kita tu sampai kepada kadang-kadang kita nak marah kepada SOP yang dikenakan, nak marah sebab apa benda ini dilakukan. Jadi kita ikut kerana insya-Allah kaedah yang telah diletakkan oleh para ulama yang katakan tasarruful hukumah manutun bimaslahatir ra'iyah. Kita buat apa yang saja dilakukan oleh pihak orang yang berkuasa, maka ialah sudah tentu untuk memastikan maslahat rakyat itu terpelihara. Apa yang dilakukan itu, SOP ini bukan dibuat oleh mana-mana individu tertentu saja. Ianya diputuskan oleh pakar-pakar perubatan, oleh pakar kesihatan awam, oleh pihak keselamatan sendiri. Jadi itu semuanya ialah kita perlu patuh dan ianya tidak bertentangan dengan agama. Kita taat kepada arahan manusia ni, tuan-tuan, dia bersangkutan dengan apa yang kita sebut. Allah Ta'ala menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu taat kepada Allah, Rasul dan juga ulil amri. Sebab tu Allah Ta'ala sebut tentang ati'u dengan fi'il amar, amrun lil wujub. Kita perintah atau perintah wajib kita taat. Wajib taat kepada Allah, Rasul, itu taat yang mutlak, yang tak boleh negotiate, yang tak boleh kita nak ubah. Katakan sembahyang subuh ni 2 rakaat, kita tak boleh nak ubah lain, ataupun kita puasa Ramadan kita nak ubah bulan lain, tak boleh. Itu yang absolute, yang tak boleh kita nak tolak benda gitu. Tapi mari kepada taat kepada pemimpin, Allah Ta'ala tak sebut ati'u, dia sebut dengan ataf saja, wa ulil amri minkum. Di sini nak menunjukkan oleh para ulama meletakkan, dia kata ketaatan kepada manusia, kepada pemimpin, dia bukan ketaatan yang mutlak.
ketaatan mutlak. Kalau disuruh benda yang maksiat, maka kita tak boleh ikut. Kalau disuruh benda yang baik, maka kita ikut. Maka hari ini SOP yang dibuat suruh tadi ialah untuk kebaikan kepada kita bersama. Maka kita patuh, walaupun kita tak boleh untuk nak pergi ziarah macam biasa yang kita hari dulu. Tak apa, itu mungkin kalau kita dapat hari ini, kita boleh jaga elok-elok dengan apa yang berlaku. InsyaAllah lekuk untuk COVID kita ni jatuh, maka kita akan hidup seperti normal macam biasa nanti. Inilah yang perlu kita sabarlah sekejap. Kita tak boleh untuk nak beremosi. Memanglah kita semendak, kita tak macam raya ni. Pada kita yang penting, Allah Ta'ala kata apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Walitukmilu, kamu sempurnakan bilangan puasa kamu selama sebulan. Kemudian lepas itu, walitukabbirullah, maka kita besarkan Allah. Bermula daripada tenggelam matahari malam raya tu sampailah malam ketika kita solat hari raya. Jadi itu yang diajar oleh agama kita. Maka sebab tu tidak ada masalah kepada kita. Maka hak yang cuma yang tak bolehnya mungkin, ini ialah keperluan-keperluan yang kita kena tengok. Kita tak hendak lagi, kita kena faham, kita kesian pada pihak keselamatan, pihak kawan-kawan kita kerja di hospital, mereka tak boleh bercuti. Kita bayangkan tengok. Jadi kita nak tolong mereka itu mudah. Kita nak tolong, kita tak pandai. Kita bukan pakar perubatan. Kita tak boleh nak pergi angkat orang sakit sebagainya. Kena ada cara-cara dia. Yang boleh kita tolong ialah kita cuba untuk nak memutuskan rantaian sakit ini. Ini yang paling penting kepada kita. Baiklah tuan-tuan yang saya kasih sekalian, apa yang saya sebut tadi ialah sebagai peringatan kepada kita bersama. InsyaAllah pada hari ini saya menyambung lagi dalam sikit pengisian kita di dalam kuliah yang lalu. Kita nak tengok bagaimana tanda-tanda orang yang mendapat, orang yang takut, tanda-tanda orang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dulu yang kita telah bincang, iaitu tanda orang yang takut kepada Allah Taala ni, dianya sama ada depan orang ke belakang orang ke, dia tetap menjadi insan yang takut dengan Allah. Dia bukan takut dengan manusia. Dia bukan takut dengan manusia, dia takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dia takut dengan manusia. Depan orang pun dia takut, belakang orang pun dia takut. Yang ni yang kedua pula ialah tanda orang yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu mereka itu jujur dengan Allah Ta'ala, sama ada di dalam kalam perkataan dia ataupun dari segi perbuatan dia. Maknanya semua hal keadaan dia itu dia jujur dengan Allah. Dia buat satu perkara itu ialah dia jujur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang kita nak, yang kita mau. Dia tak nak dia buat tadi kerana manusia. Dia lakukan sesuatu tadi ialah kerana makhluk. Maka itu bukan tanda orang yang bertakwa. Jadi kalau kita buat satu perkara, kita bercakap jujur, perbuatan kita jujur, bukannya kerana manusia, kerana depan orang, kerana kita tak, tapi kita buat tadi betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ini ialah merupakan satu perkara yang perlu kita serapkan dalam diri kita supaya kita menjadi orang yang sama ada kita ini dalam keadaan yang secara depan orang ke belakang orang ke, maka kita bertindak sebagai manusia yang sentiasa menjadikan diri kita adalah merupakan orang-orang yang terdiri dari kalangan manusia yang jujur, sama ada di segi perkataan ataupun sama ada di dalam perbuatan dia, perkataan ataupun perbuatan dia. Saya ingat satu hadis Nabi SAW, antara maksudnya ketika ada orang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni kita tahu seorang sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi,
Walaupun baginda ni orang yang lambat meluk Islam, tapi banyak meriwayatkan hadis kerana sebab Abu Hurairah ni begitu intim, begitu rapat dengan Nabi SAW. Dia nak, kalau boleh dia tak nak pisah dengan Nabi. Kemana saja Nabi ada, dia akan ikut. Sebab apa? Dia nak follow Nabi, dia tak mau tinggal kalam Nabi, dia tak nak tinggal perbuatan Nabi, yang itu yang dia nak dicontohinya. Sebab tu satu hari orang panggil, sahabat panggil Abu Hurairah, tanya kepada dia, yang berada dalam masjid Nabi SAW. Dia berkata, wahai Abu Hurairah, dia kata, bolehlah engkau ceritakan kepada kami satu hadis yang engkau dengar. Banyak hadis, cuma para sahabat ni biasalah, mereka ni kalau berjumpa di kalangan mereka akan nak bertanya ataupun minta nasihat, minta petunjuk. Itu sifat yang ada kepada mereka. Maka Abu Hurairah pada waktu itu pun dia pun sebut, menceritakan, tiba-tiba waktu dia nak cerita tadi, dia menangis teresak-esak hingga dia tak sedar diri dia, hingga dia tidak sedar diri dia. Di mana Abu Hurairah menyebut, dia kata, aku menangis ni sebab dia kata, di mana Nabi kata oleh api neraka di hari kiamat, ada 3 golongan, dia kata, yang akan dibakar oleh api neraka. Ini yang aku menangis. Yang pertama, dia kata, Nabi menyebut, iaitu seorang alim yang membaca Al-Quran. Dan yang keduanya ialah seorang pedagang, peniaga. Dan yang ketiganya ialah seorang pejuang atau mujahid. Kerana mereka melakukan pekerjaan tadi disebabkan oleh kerana riak dan sum'ah, serta tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala memasukkan mereka ke dalam api neraka lebih dahulu daripada orang lain. Na'udzubillah min zalik. Gerun apabila kita dengar peringatan yang disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bagaimana dia menangis sebab dia kata ada 3 golongan yang akan dimasukkan ke dalam neraka dulu daripada orang lain. Na'udzubillah. Yang pertama ialah orang alim yang membaca Quran. Yang ni orang yang ada ilmu, dia membaca Al-Quran. Di sini kita dapat lihat orang alim, satu, dia tahu ilmu dia tahu Quran, tapi dia tidak menyampaikan kepada orang. Itu satu. Ataupun dia ada ilmu, tetapi dia tidak beramal dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Inilah na'udzubillah min zalik. Kita minta ampun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita minta lindung, kita tergolong dari kalangan orang yang macam ni. Ini terbimbang, macam saya sendiri, saya takut, kerana kita adalah merupakan orang agama. Yang kita risau ialah apabila kita tahu tentang Quran, kita tahu tentang agama, ilmunya banyak, kadang-kadang nak beramal tu payah kita. Kita tak nak menjadi orang yang ilmunya banyak tetapi tidak beramal. Ini kita tak nak. Yang kita naknya biarlah kita ada ilmu dan seiring dengan kita amal. Kita nak begitu. Kalau kita menjadi ada orang ada ilmu tapi nak beramalnya payah. Banyak kadang orang yang mengaji dalam bidang-bidang agama sebagainya, kita tahu ilmunya banyak, tapi kadang-kadang nak beramal tu payah juga. Kan? Kadang-kadang kita tengok dekat kampung, dekat dengan taman, ramai kadang-kadang orang-orang agama, mengaji agama, ustaz, ustazah sebagainya, tapi kita tengok surau-surau masjid tidak dihidupkan oleh mereka. Ini bahaya. Ataupun dia sendiri pun ada ilmu, dia tak beramal dengan ilmu yang ada kepada dia. Ini na'udzubillah. Saya cakap ni tentang diri saya sendirilah sebagai orang yang agama, tapi diperingatkan begitu. Ini orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dulu daripada orang lain.
Sebab dia tahu Quran tapi dia tak beramal dengan Quran, ataupun dia nak tunjukkan kepada orang lain dalam bentuk riak, nak tunjuk dia hebat dari segi suaranya, lagunya, dalam bentuk sum'ah. Riak ni tunjuk ke orang. Sum'ah ni ialah apa, cuma sum'ah ni macam ni, contoh sum'ah. Dia macam dia kata dia malam dia buat tahajud. Hari ni jumpa kawan-kawan kedai kopi, dia kata badan letih hari ni pasal semalamnya bangun tahajud awal. Itu sum'ah nama dia. Riak ni tak, riak ni dia tunjuk terus lah. Dia kalau tak ada orang dia tak sembahyang. Depan orang dia sembahyang. Ni sum'ah ni dia buat seorang-seorang dah. Tapi silap dia ialah dia pergi cerita kepada orang, itu sum'ah. Ini semua perbuatan-perbuatan ni perbuatan yang membawa manusia itu ke dalam neraka. Na'udzubillah. Itu satu. Kata Nabi SAW. Yang keduanya ialah seorang pedagang. Ini pun juga akan dimasuk. Pedagang ni orang meniaga. Meniaga ni bagus. Sebab tu meniaga ni tuan-tuan, salah satu daripada orang yang Nabi sebut at-tajir saduq ma'al anbiya yaumal qiyamah. Peniaga yang jujur ini akan bersama dengan Nabi pada hari kiamat nanti. Peniaga yang macam mana? Peniaga yang jujur. Peniaga yang timbangan dia betul. Peniaga yang jujur dengan pembeli. Peniaga yang jujur terhadap barang yang dijual. Ini semua. Kalau ada benda-benda macam ni, tak timbul lah. Payah nak cari orang peniaga yang jujur macam ni. Sebab tu kalau jujur, insyaAllah, kalau jadi kontraktor, dia beri kepada kita spek yang ni. Besi yang nak gunanya ialah 7 inci. Tiba-tiba waktu dia buat, dia bagi hak 5 inci. Kita tak tahu, tuan rumah tak tahu. Simen yang sepatutnya dia letaknya 10 kampit, tapi letaknya 8 kampit. Itu semua tak jujur. Tak jujur semua. Ini tak betul. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, dia katakan wailul lil mutaffifin. Tu nak menunjukkan celakalah orang-orang yang mengukur, orang-orang yang timbang ni bahaya. Nak menunjukkan, tujukan kepada orang-orang yang berniaga. Dan tapi kalau dia berniaga jujur, Masya Allah, dia adalah orang yang akan duduk bersama-sama dengan Nabi SAW. Sebab orang berniaga ni mau ujian besar sebenarnya. Ujian besar. Pasal kita boleh cakap tentang syurga. Syurga, neraka tak nampak. Benda tu jauh dapat. Tadi kita semayang berjamaah tadi subuh 27 kali ganda. Tak nampak. Tapi berniaga ni nampak. Kita tipu. Kalau kita tipu sikit daripada 7 inci turun 5 inci, kita untung banyak ni. Kalau kita buat ngam-ngam pun kita dah untung banyak ni. Kalau kita berniaga, itu sebab tu berniaga ni nampak untung. Sebab tu ujian pada orang berniaga ni besar. Sebab tu peniaga jujur ni yang dikatakan dia duduk sama dengan Nabi SAW tu sebab apa? Sebab ujian di depan dia. Depan dia. Kita bercakap tentang dapat pahala banyak. Ni tak nampak pahala di akhirat nanti. Orang tak nampak. Tapi orang yang berniaga ni nampak jelas. Tapi kalau dia itu, kalau dia tipu, dia adalah orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka lebih dahulu daripada orang lain. Na'udzubillah min zalik. Yang itu kita minta berlindung daripada Allah supaya kita tidak jadi ataupun tergolong dari kalangan orang yang sedemikian rupa. Dan yang ketiganya ialah seorang pejuang, seorang yang berjuang di jalan Allah, tapi dia berjuang tadi tujuan dia tidak lain dan tidak bukan ialah apa? Liuramakanhu, untuk macam hadis-hadis yang lain Nabi ditanya bagaimana ada orang yang dia berjuang untuk nak menunjukkan kedudukan dia. Nak menunjukkan kedudukan. Nabi kata semua bukan orang yang berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ialah orang yang berjuang kerana untuk tunjuk kepada orang, untuk sum'ah dan sebagainya. Itu adalah merupakan manusia yang akan dimasukkan ke dalam neraka lebih dahulu daripada orang lain. Kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak jadi macam tu. Kerana kita hendak dalam tuntutan-tuntutan kita buat satu benda tadi, insya-Allah apabila kita buat satu perkara kerana Allah Taala, macam Allah Taala kata, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kata Allah. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut
dalam surah Hud ayat 15. Dan ayat yang ke-16 pula dia kata, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata, maksud dia, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya akan diberikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang yang tidak memperoleh di akhirat. Okey, mereka di dunia mereka dapat, tapi ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah, di akhirat nanti mereka tidak memperolehi. Mereka tidak dapat. Mereka tidak dapat. Di dunia mereka dapat. Mereka tidak kedudukan mereka dapat, mereka harta mereka dapat, semua mereka dapat. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar. Mereka tak dapat di akhirat nanti, melainkan mereka akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min zalik. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya apa yang diusahakan di dunia ini tidak ada pahalanya di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Yang ini kita takut sekali. Ini yang telah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu berdasarkan pada ayat surah Hud ayat 15 hingga 16. Kalau kita buat benda tu dapat, insya-Allah dapat. Kan? Dapat benda tu. Kalau kita cari benda tu dapat, tak ada masalah. Tapi kita dapat hak dunia saja. Dunia tak kekal lama, tuan-tuan. Dunia tak kekal lama. Walal akhiratu khairun wa abqa. Dunia itu, dia akhirat itu lebih baik dan kekal. Lebih baik. Dunia tak kekal lama. Kita habis apa sangat, macam kita katakan kamu kaya, duit banyak, berjuta, bilion duit macam mana pun, tambah macam umur dah mari 50 tahun kata macam saya hari ni, kita katakan makan pun kita dah kontrol, Tuhan tarik nikmat banyak dah. Tuhan tarik nikmat banyak, duit banyak kan, bagaimana orang kaya macam mana pun, bilioner kan, bagaimana, tak apalah kalau dapat benda itu, benda yang halal, tak apa. Cuba bayangkan dia dapat benda yang haram, tiba-tiba di akhirat besok diseksa oleh Allah Ta'ala. Di dunia pun dia tak dapat makan banyak mana, tiba-tiba bila dia mati nanti, kejahatan itu mengalir akibat daripada perbuatan yang dia lakukan tadi. Na'udzubillah min zalik. Itu yang kita tak nak. Sebab itu ini ada apa yang kita bincang tadi, ialah apabila tanda orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini ialah mereka yang kita tahu sebagai orang yang takut kepada Allah Taala, sama ada secara dari segi perbuatan dia, dari segi perkataan dia lakukan tadi, ialah tidak lain dan tidak bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah peringatan-peringatan yang kita harapkan ianya akan dapat memberikan makna kepada kehidupan yang abadi kepada kita. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, jadi insya-Allah kita dapat hari ini, dan kita akan sambung lagi pada besok hari. Dan jangan lupa kita hari ini kita harapkan kita dapat mendoakan terutamanya kepada saudara-saudara kita di Palestin yang hari ini sedang diancam oleh penjajah pengganas Zionis Israel ini. Dan insya-Allah pada apa yang mereka lakukan itu, sebenarnya apa tindakan dibuat oleh Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestin, itu merupakan satu petanda mereka mencari lubang neraka di dunia lagi. InsyaAllah orang-orang di Palestin bukan manusia yang mereka pernah untuk berundur daripada tanah air mereka. Mereka akan pertahankan untuk menjadikan bumi Palestin itu sebagai, kita tahu, ialah bukan saja bumi Palestin itu bumi milik mereka, Palestin juga adalah merupakan milik umat Islam keseluruhannya. Jadi insya-Allah segala apa yang mereka lakukan itu, kita mendoakan kita keselamatan mereka, kesejahteraan pejuang-pejuang di Palestin untuk membalas tindakan Israel. Kita tahu Israel ini bangsa yang paling penakut sekali ialah mati, sedangkan orang Palestin mereka yang paling suka ialah mati. Sedangkan orang Israel mereka takut untuk nak mati. Mereka dengar bagaimana roket-roket tu mereka sudah bimbang takut. Sedangkan kita tengok di Palestin, anak-anak di Palestin ni kalau dengar peluru-peluru tu, dia macam dengar roket, dengar pemecun anak-anak kita raya saya. Itu kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada saudara-saudara kita. Mendoakan kepada
kepada mereka, untuk mereka ini terdiri dari kalangan orang-orang yang sentiasa sabat, sentiasa mempertahankan bumi Palestin itu, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik wa sallit 'alaihim kalban min kilabik wa sallit 'alaihim kalban min kilabik. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah. Allahumma ya mujriyas sahab wa ya munzilal kitab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim, ihzimhum wansurna alaihim, ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal mujahidin fi Palestin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma wahid sufufal muslimin wa asakiral muwahidin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, Engkau hantarkanlah anjing-anjing Engkau untuk menerkam mereka, menerkam tentera-tentera Zionis Israel, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau berikanlah kejayaan kepada saudara-saudara kami di Palestin untuk mempertahankan bumi suci mereka, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Ya Allah, Kau binasakanlah harta-harta kekuatan yang ada kepada mereka untuk diberikan kemenangan kepada saudara-saudara kami di Palestin, ya Allah. Kami menyerahkan urusan ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.